Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Tadi malam ni agak lain sikit. Aku tak tahulah kenapa aku tiba-tiba boleh tergerak hati nak buat konten macam ni. Aku pun tak tahu, mungkin sebab tengok video Asfahiri mungkin. Aku rasa tiba-tiba nak share juga my experience. I nak ceritakan beberapa story about my experience, my quite paranormal experience. Tak tahu taklah paranormal lah, macam lah experience seram mungkin yang I pernah lalui sepanjang hidup I. Okay, main topik hari ni, first kali I nak cerita pasal pengalaman aku kena badi mayat. Badi mayat ni ialah seperti keadaan yang kau tak boleh tengok mayat, ataupun mesti jadi bila kau first time tengok jenazah. By the way, kau tahu tak sekarang kurang pun 1:21. Gila babe, aku cerita benda macam ni pukul 1 pagi. It's okay, let's continue. Benda ni back to 2017. Masa tu pada bulan April, my grandmother and my grandfather pass away masa 2017 sebab accident. My atuk pass away on the spot masa meninggal tu. Dan selamat is pakcik aku dan nenek aku. Benda ni jadi waktu masa first time, which is masa first time aku melihat jenazah. Okay, sebenarnya itulah first time aku lihat jenazah. Sebenarnya aku pernah lihat jenazah baby je, jenazah yang like human, yang memang macam kita. Itulah first time. So aku rasa mungkin itu faktor kenapa aku boleh kena benda ni. Aku ada baca like possibility untuk kau kena badi mayat tu lagi tinggi kalau jenazah tu ialah accident. Mungkin sebab macam kau terkejut ke apa kan, mungkin kau takut ke apa. Aku rasa punca benda ni lah sebab aku takut tau masa tu. Ceritanya masa tu aku sebenarnya buat berani. Aku mana tahu dengan lihat mayat kau boleh kena badi mayat. Masa tu aku tak tahu badi mayat tu apa. Masa tu saat aku dibawa daripada hospital masuk rumah, dia buka sesuatu kan, lapis-lapis, sampailah pak terbuka plastik yang nampak muka. Aku terkejut. Aku syok sebenarnya. Sebab macam takut juga. Sebab aku memang takut. Tapi aku teruskan tengok. Aku tengok. So ada sedikit luka. Sebab tapi taklah luka teruk, just luka manja. Sebab kesan daripada mungkin terkena apa-apa percikan ke apa mungkin. Jadi aku terus tengok. Okay, itu first. Lepas tu rumah nenek kan, ada kompartmen ruang tamu dengan bahagian ruang tamu lagi satu. Kau boleh bayang orang tua kan. Jenazah dekat jenazah tu aku dekat ruang tamu orang, dengan kami satu cucu semua tidur dekat ruang tamu lagi satu. Aku tidur dekat sofa. Sofa aku ni macam ni, menghadap. Kalau senang kata, kalau sofa tu aku tidur situ, kalau aku buka mata aku akan terus directly nampak jenazah tu. Aku memang tak tidur malam tu. Orang lain semua like ada Jessie, tapi biasa budak cousin aku lain semua tidur. Tapi aku tak boleh tidur. Asal aku tak boleh tidur sebab aku takut. Sampai aku macam nak terbuka mata nak tengok. Padahal kalau tengok tu lagi aku takut. Tapi tak tahu, aku rasa macam aku nak tengok je. Macam mana aku boleh tersedar ataupun aku antara tak punca utama macam mana aku pasal aku kena badi mayat is sewaktu katanya perangai aku berubah. Aku tak nampak benda tu, mak aku yang nampak. Macam mana aku boleh macam mana aku boleh tahu? Aku tak tanya mak aku pun. Aku terbaca mesej. Bukan sengaja, aku terbaca. Dalam mesej tu dia kata yang aku makin takut dengan gelap. Okay, sebelum nak jangan cerita sebelum tu, sebelum ni aku tidur, aku akan buka pintu tau. Sebab aku nak ada cahaya sikit masuk. Macam masa tu aku tak ada lagi lampu tidur tau. So aku ambil cahaya dari luar. Jadi aku macam siap tidur, aku akan buka pintu. Tapi mak aku perasan sekarang aku macam nak suruh mak aku, sekarang aku macam sekali nak tidur aku mesti akan tutup pintu biar gelap terus. Sebab aku takut dengan gelap yang kat luar maksudnya kat bahagian dapur. Okay, lorong kat rumah aku ni, luar bilik aku terus lorong ke dapur. So mak aku kata dia perasannya aku macam takut dengan suruh aku tu, macam takut dengan gelap kat luar tu lah. Sedangkan sebelum ni aku memang tak suka gelap sangat. Aku bukan takut, aku cuma tak suka. Maksudnya kalau tidur tu kalau boleh aku nak ada cahaya sikit lah. Jadi tiba-tiba semenjak tu aku macam aku nak gelap. Aku tak suka, aku nak gelap. Kalau boleh tak nak nampak apa-apa. Sampailah sekarang terlekat benda sebab lama kena kan. So aku macam sampai sekarang aku tidur aku mesti nak gelap terus. Kau nak tahu tak, kadang-kadang sebenarnya kenapa aku nak suruh orang tutup pintu terus? Sebab masa tu sometimes
aku nampak ada pakcik. Ada pakcik lelaki lah, of course lelaki, tengok aku daripada celah pintu kalau aku buka pintu. Waktu mama biasalah korang macam terbangun kan, kadang macam nak pusing tu, aku terbuka mata sikit, kadang aku nampak. Tapi kadang aku macam perasan benda tu sewaktu aku dah bangun. Tapi aku selalu in my mind, aku mimpi situ, macam tu. Tapi bila benda tu macam dah relate kan dengan apa yang aku baca, dengan apa yang kena banyak kali, aku macam something's wrong with me, something wrong. Aku tak tahu lah sama ada benda tu aku disebabkan aku takut, jadi aku terbayang benda bukan. Aku mungkin salah satu faktor, ataupun kadang-kadang mungkin benda tu take advantage kat aku sebab aku takut. Macam tu. So pas mak aku dah perasan benda tu, dia bawa berubat. Orang tu kata aku kena badi mayat. Dah habis ubat tu, so aku tak kena apa-apa dah. Aku tak ada kena apa, tak ada mimpi, tak ada. Tiba 3 hari sebelum sebulan atau aku meninggal, ini aku meninggal. And benda tu kembali semula. Okay, benda tu kembali semula ya semua. I have to face the same thing all over again. Pada waktu ni aku dah tak terlalu takut. Aku tak takut sangat sebab aku macam dah okay, dah sebab masa aku first time, masa aku takut sikit ni, aku macam okey sikit lah. Lepas tu masa tu wajah nenek aku sangat-sangat cantik, like macam tidur. Muka dia nampak lembab, okay. Seolah-olah macam dia tidur. Selepas nenek aku meninggal tu, semua okey je, tak ada apa-apa. Jadi aku pun tak ada mimpi apa-apa. Sampailah selepas semua dah reda, semua dah, maksudnya dah habis tahlil, dah habis semua, dah ada agak berapa bulan lah selepas nenek aku meninggal, aku ada mimpi lagi. Which is aku mimpi arwah atuk dengan nenek aku, tapi dalam figure yang sangat-sangat berbeza. Aku mimpi banyak kali, serius aku mimpi banyak kali, tapi aku tak berapa ingat yang lain. Cuma aku hanya ingat satu ni saja, which is masa tu aku mimpi aku tidur. Tiba-tiba aku muncul dalam mimpi aku dalam keadaan badan dia besar, badan dia agak gemuk. Bukan macam badan dia tak kurus tau, tapi dalam mimpi aku badan dia besar. Dia ajak aku tidur dekat rumah sebelah. Teman dia tidur kat rumah sebelah. Okay, for information, pada waktu tu aku baru pindah sini, dan rumah sebelah aku ialah rumah lama aku, yang mana pada waktu tu rumah tu kosong. Tak aku cakap dalam mimpi tu, atau dalam mimpi aku tu, dia kata dia ajak aku tidur sebelah sebab dia panas tidur sini. So aku ikut. Bila dah sampai sebelah, tiba-tiba nak dijadikan cerita, aku macam tak boleh nak tidur sebelah sebab terlalu kotor. Dan pada waktu tu aku nak pada dalam keadaan tu, masa tu rumah sebelah aku ternampak macam bersepah. Aku keluar rumah. Lepas tu sampai keluar, kau tahu kenapa apa? Aku nampak arwah nenek aku tengah duduk atas bonet kereta, kaki turun macam tu. Tapi dalam keadaan yang berbeza juga, which is bukan macam keadaan dia macam hidup, masa dia hidup, which is masa tu dia nampak sama, lebih gemuk daripada waktu dia hidup. Dan juga dalam keadaan muka dia sangat putih, macam opera Cina, putih. Dalam mimpi aku nak tanya, kenapa nenek duduk sini? Tapi nenek aku tak jawab dan teruskan gelak. Dan esok pagi aku tergerak hati nak Google, kenapa, apa tanda ni kalau aku mimpi benda-benda macam ni. Dan aku baca, dia kata sebenarnya kalau kita mimpi orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan berbeza daripada sifat asal di masa hidup, sebenarnya itu bukanlah tanda dia rindu kau ke minta doa, tak. Tanda dia ada tanda jin ataupun syaitan tengah cuba untuk kacau kau. Jadi aku accept benda tu sebab mungkin aku lemah waktu tu, aku tak berapa kuat, aku takut. Jadi benda tu nak try take advantage, benda-benda jin syaitan ni nak try take advantage dengan aku, dengan masukkan biar aku takut, biar aku makin takut, biar aku takut dengan jenazah, biar aku takut dengan nak bacakan, biar aku takut nak ingat atau nenek aku. Jadi alhamdulillah aku terfikir, aku tergerak hati nak search. So aku macam endahkan benda tu. Lama kelamaan benda tu dah berkurang. So lately aku memang tak ada mimpi dah. Sekarang mimpi sangat tak ada dah. Aku selalu dengar je orang cerita-cerita macam diorang kena tu kena ni. Aku tak pernah kena. Memang aku tak pernah kena langsung.
Kecuali masa dah jenam, nanti aku cerita Kira badan mayat tu kira first lah aku macam kena benda-benda seram ni first time lah gitu kan. Tapi selepas aku kena yang tu aku banyak kena kacau dengan lebih kerap pula. Tapi tak ada macam kerap seminggu 2 kali, tak ada. Dia bukan macam skincare seminggu 2 kali, tak ada. Maksudnya lebih kerap daripada yang macam dulu tak pernah kena macam tu. Antaranya yang berlaku sakit masa tu aku tengah mak aku tengah tidur. Aku kat sini, aku tengah duduk kat atas sofa aku. Aku tengah tengok final Malaysia lawan Thailand, aku tak ingat. Lepas tu aku tengah tengok tu, aku nak buat air dekat bilik jahit kat bilik kain aku lah. Tiba-tiba masa aku nak masuk dalam bilik tu, aku pandang bawah. Aku sambil aku pegang Swiss lah. Bila aku buka Swiss tu kan kadang-kadang ada lampu yang macam macam tu kan, macam pekak macam tu kan. So masa aku buka tu kan, aku pandang aku dalam proses aku nak lampu tu buka tu, aku on dia dari atas. Kau tahu aku nampak apa? Aku nampak nenek berkain batik bungkuk dekat tempat gantung baju, tengah tunduk macam tu. Rupa-rupa. Lepas tu tiba-tiba bila lampu dah terbuka, aku pandang balik, benda tu dah tak ada. Aku buat bodoh je. Sebab aku macam Lepas tu aku tanya bapak aku. Bapak aku cakap mungkin benda tu terikut aku balik rumah. Aku tak tahu lah kenapa dia nak ikut aku, kenapa dia nak salah ikut orang. Kenapa terikut? Apa function? Apa kau sebenarnya? Alhamdulillah lah dia terikut. Kalau dia sengaja ikut, aku rasa mampus aku nampak je lagi banyak kali. Yang aku tak nak. Aku paling pantang benda-benda ni aku memang pantang. Aku tak boleh. Memang aku macam no. Kalau orang hantar gambar video pocong, aku boleh tengok lagi. Aku macam okay, tak takut tak. Tapi bila kau masuk bab-bab hantu nenek-nenek, atuk-atuk ni, pakcik bungkuk-bungkuk, oh no babe, no. Alhamdulillah benda tu terikut saja, bukan ikut. So itu yang pertama. Yang kedua, ni baru kot, tahun lepas aku tak ingat sangat. Barulah dalam tak sampai 2 tahun, setahun macam tu lah. Aku tak tidur malam tu, nak jadikan cerita. Aku tak tidur malam, langsung aku jaga. Tak tahu aku buat apa masa tu. Aku tengok drama Aku tengok drama tak silap. Okay, lepas tu rumah aku ni, aku rasa aku pernah cerita kat korang, tapi aku nak cerita lagi lah, mungkin ada yang belum pernah dengar kan. Setiap kali lepas azan, kebiasaannya azan Zuhur dia tak main lah. Dia biasa azan nak maghrib gitu kan. Sebelum azan ataupun selepas azan kebiasaannya, mesti aku akan dengar pom-pom jerit. Kuat gila like. Aku sempat rakam. Aku try banyak kali Aku try banyak kali nak rakam suara tu. Aku cuba aku banyak kali cuba nak rakam. Sebab aku nak tunjuk orang. Setiap kali aku nak rakam, dia mesti stop. Tapi bila aku stop rakam, dia akan menjerit balik panjang. Lepas tu aku macam, panjang ni nak rekod. Stop. Aku macam, tak apa, fine. Alhamdulillah ya. Aku rasa dia tahu aku nak buat konten ni. Jadi dia pun macam, okay lah, belanja sikit lah. So aku pun sempat rakam. So aku tunjuk korang sekarang. Aku harap dia tak hilang lah footage tu. Kadang-kadang aku tengok YouTube, kadang footage hilang. Alhamdulillah, aku harap tak lah. Nak jadikan cerita, satu malam tu aku tak tidur langsung sampai pagi. Tengah-tengah syok layan tu kan, aku nampak dah aku punya laptop tulis dah pukul 3 lebih, pukul 4 dah nak subuh lah. Aku tak ingat lah sebelum tu dah nak subuh ke, tapi dah nak dekat subuh. Maksudnya lepas dia jerit tu ngam-ngam terus, baru minit tu terus azan. Lepas tu aku macam tak apa, halang terus subuh lah. Atau aku tengok syok-syok kan, sekali aku dengar dia jerit. Aku pun matikan, aku nak dengar. Pada waktu tu, aku decide untuk letak telinga aku sebelah tingkap. Sebab aku nak sangat tahu yang jerit tu haiwan ke memang orang. Aku sangat yakin yang aku dengar waktu tu ialah suara seorang perempuan yang sedang menjerit seperti dia nak beranak ya. Maksudnya memang kuat ya, dia jerit macam literally kuat. Saya untuk continue watching aku punya K-drama. Tiba-tiba tengah syok tengok lagi. Okay, seperti aku cakap, area rumah aku ni ada musang. Kadang-kadang tak musang pun kucing akan naik atas bumbung rumah aku waktu pagi buta. Aku pun buat bodoh je lah, sebab aku cakap kucing jalan. Tapi tiba-tiba lama-lama
aku perasan dia punya jalan lain macam. Aku tahu tau jalan haiwan dekat atas bumbung dengan jalan benda tu. Maksudnya pada waktu tu aku berperasan lah, oh ni macam lain je. Kalau kucing atau musang jalan dekat atas, korang akan macam korang akan rasa bunyi tapak kaki dia yang macam tahu lah kucing macam tahu macam tu. Maksudnya macam ringan lah. Tak tahu lah istilah aku, tapi aku rasa macam kakinya ringan macam tu macam bunyi macam tu kan. Awal-awal aku ingatkan musang ataupun kucing, tapi lama-lama aku dengar bunyi tapak kaki tu berat. Faham tak? Bunyi macam biasa kucing atau musang dia akan laju. Memang samanya aku duduk rumah ni memang laju. Tapi pada waktu tu bunyi dia laju, tiba-tiba makin lama lambat. Dia tak laju sangat, tapi dia macam lambat. Macam makin lambat. Mula tak laju sangat, tapi faham tak? Mula tak laju sangat, tapi lepas tu dia lambat. Dan bunyi tapak kaki tu berat. Musang macam ni, bunyi dia berat macam bunyi mantap, bunyi sangat mantap, macam seolah-olah benda tu berat dekat atas tu, menapak sesuatu dekat atas aku punya bumbung. Aku pun macam aku baca je apa aku ingat waktu tu. Aku baca ke tak, aku tak ingat lah, sebab aku macam bebal sikit aku ni. Aku macam yang penting selepas aku dengar tu aku sambung tengok ke drama aku. So sekarang aku nak cerita pasal experience lipstick aku masa sekolah pula.